Salam sejahtera semua. Hari ini kita akan teruskan pengajaran di dalam bab 9, yaitu penyelesaian segitiga. Oke, jika sebelumnya kita sudah belajar tentang petua sinus, sebenarnya seterusnya kita kena belajar petua kosinus. Namun yang demikian, cikgu perlu ajar konsep yang seterusnya ini sebelum kita pergi kepada petua kosinus, yaitu menentukan kewujudan dan menyelesaikan case ambiguity bagi satu segitiga. Sebenarnya, ambiguity itu bermaksud kesamaran atau ketidaktentuan yang memungkinkan dua tafsiran dibuat kepada sesuatu ambiguous, diambil perkataan ambiguous dari English. Oke, seterusnya, kalau kita lihat segitiga ini, A, B, dan C, menunjukkan satu segitiga yang mana ukurannya di sini adalah sudut tirus. Di hadapan sudut tirus itu adalah sempadan yang terpendek di antara sempadan yang satu lagi. Jadi, jika keadaan ini berlaku, maka kita boleh katakan satu sudut ataupun satu segitiga lain boleh terbentuk daripada segitiga tersebut. Justru itu, ia dikatakan mempunyai case berambiguity. Jadi case ambiguity itu adalah sebenarnya, kalau kita lihat segitiga itu, ini yang original CB, tapi CB sebenarnya ini prime, sepatutnya prime. Oke, B prime ini adalah segitiga yang kedua, di mana yang CB prime itu dia mempunyai ukuran yang sama panjang dengan sempadan yang original, yaitu CB. Sekiranya sudut case berambiguity berlaku, ianya mestilah mengikut ukuran bagi panjang dua sisi adalah seperti beginilah. Contohnya ialah dia mesti sudut tirus dan dia sudut itu bukanlah sudut bukan kandung. Apa maksudnya sudut bukan kandung? Ini sebenarnya ialah cikgu explain sini apa dia sudut kandung dengan bukan kandung. Katakan segitiga ini. Oke, ini katakan A, ini B, ini C. Oke, sudut kandung adalah sekiranya yang ini diketahui, yang AB ya, AB diketahui, dan satu lagi ialah AC diketahui. Ini sudut kandung. Tetapi dalam perkara ini, kalau kita lihat, yang ini diberikan, yang ini tidak diberikan. Oleh itu, ini menjadi sudut bukan kandung. Cikgu harap clear tentang ini ya. Oke. Oleh kerana ini, kita kena buat dua interpretasi tentang perkara ini. Kalau yang ada dua panjang sisi, di mana panjang terpendek ada yang berhadapan dengan sudut tirus, kita akan mendapat dua lukisan. Sama ada CB yang original atau CB prime. Okay. Baik, kita lihat contoh. Kita lihat contoh di bawah. Okey, contoh 4. Contoh 4 ini diberikan PQR adalah satu segitiga untuk kita buat untuk A dulu ya. Okey, kita lihat adakah dia mempunyai case berambiguity atau tidak. Cikgu recall balik, case ambiguity adalah case yang samar, yang tidak jelas. Okey, kita lihat segitiga ini. Pertama sekali, persoalannya ialah adakah ini sudut-sudut yang diberikan itu sudut tirus? Ya, betul. Kemudian, adakah sempadan yang terpendek yang diberikan adalah berhadapan dengan sudut tirus tersebut? Ya. Okey, adakah sudut itu sudut kandung atau bukan kandung? Kalau kita lihat di sini, ini adalah sudut bukan kandung. Oleh itu, kita boleh katakan case untuk A, dia ada mempunyai case berambiguity. Okay, alright. Untuk B, kita lihat segitiga P
QR juga. Dan di sini diberikan dia punya panjang bagi sempadan dan juga sudut ya pada untuk P dan Q. Juga diberikan 17 untuk PQ. Oke, kalau di sini kita lihat sudut yang ini sudut kandung. Sebab apa? Yang ini diapit oleh 17 dan 21. Jadi ini sudut kandung. Jadi oleh kerana sudut kandung ada pada ini dan satu lagi dia beri satu lagi di sini, itu bermakna tidak wujud kesan berambiguiti dalam hal ini. Oke, boleh ya? Alright. Seterusnya, kita buat soalan untuk contoh 5. Dalam contoh 5, dikatakan dalam segitiga ABC, kita buat segitiga ya. Sekejap ya. Oke, kita buat segitiga. Apa-apa sialah segitiga. Oke. Alright. Oke, segitiga ABC ya. Kita Oke, ini untuk A, ini untuk B, dan ini untuk C. Oke, untuk segitiga ABC ini dikatakan BAC adalah 40. Jadi kita taruh letak sini sebagai 40 saja. Oke, dalam setiap soalan, jika diberikan soalan deskripsi seperti ini, perkara pertama yang perlu dibuat hendaklah melukis segitiga tersebut dan melabelkannya berdasarkan deskripsi yang diberikan. Oke, seterusnya. AB adalah bersamaan dengan 20 cm. AB adalah bersamaan dengan 20 cm. Jadi kita letak 20 cm. Oke. Seterusnya, BC. BC diberi sebagai 14 cm. Oke. Lepas tu, dia minta kita hitung nilai-nilai yang mungkin bagi sudut C yang ni dan sudut B. Okey. Kita tidak tahulah ni nampak macam 90 tapi sebenarnya bukan ya. Kita jangan assume dia begitu. Sebab dia tidak dinyatakan dalam soalan. Okey, pertama sekali kita lihat case ini, kita mesti melihat sama ada dia mempunyai case berambiguiti atau tidak. Okey, kalau jika dilihat daripada ini, didapati bahawa ini 40 adalah sudut bukan kandung. Dan juga dia juga menghadap dengan sempadan yang paling pendek di antara dimensi sempadan yang diberikan. Oleh itu, kita boleh katakan sudut satu lagi akan wujud, iaitu sudut case untuk berambiguiti itu ada. Oleh itu, bagaimana kita melukis sudut untuk case berambiguiti itu? Pertama sekali ialah kita kena buat macam ni, segitiga kaki sama, iaitu dia mestilah sama dengan yang ni adalah 1, 4 cm. Okey, dia mesti segitiga kaki sama. Bermakna jika dia segitiga kaki sama, sudut di sini dan sudut di sini adalah sama. Jadi, kita menggunakan seterusnya petua sinus untuk mencari sudut. Tetapi sudut yang kita cari itu hendaklah kita sediakan dua jawapan berdasarkan kefahaman kita kepada case berambiguiti. Okey. Sini kita boleh katakan mula-mula sekali kita tahu yang bahawa sinus yang ni berhadapan dengan ni yang ni. Jadi kita boleh gunakan sin sudut pada C dengan berhadapannya adalah 20 adalah bersamaan dengan sin 40 per 1/4. Sebab dia berhadapan ya. Adalah bersamaan dengan tu. Jadi kita boleh tulis begini, sin inverse untuk semua
adalah 20 didarabkan dengan sin 40 per 14. Okey. Okey, seterusnya kita ambil calculator. Okey, kita buat pengiran di sini. Shift sin, dia akan menjadi begini, dan ini oleh kerana dia dalam bentuk pecahan, maka kita letak ni. Okey, letak 20 didarabkan dengan sin 40, tutup. Kemudian kita pergi ke bawah, di bawah adalah 14. Okey, kemudian kita tutup kurungan. Kalau kita tutup kurungan, dia akan jadi salah sebenarnya jawapan kita. Jadi jawapannya adalah di sini ditulis sebagai 66.67. So, kita letak di sini. Jawapannya adalah bersama dengan 66.67. Bila sudah kamu dapat ini, pastikan kamu letak di sini sebagai 66.67 darjah. Okey. Tetapi memandangkan case ini adalah case berambiguiti, maka apa yang kita buat seterusnya ialah memandangkan ini adalah segitiga kaki sama, kita boleh katakan yang ini juga mempunyai sudut yang bernilai 66.67 darjah. Okey, boleh faham setakat ni? Okey, jika ini mempunyai sudut 66.67, bermakna sudut ini juga boleh diketahui. Bagaimana kita ketahui dia adalah apa yang kita buat adalah sudut B, sudut C prime. C prime ini adalah bersama dengan 180 tolak dengan 66.67. Okey, ini adalah dia punya sudut. Okey, B prime. B prime. Okey, kita cuba guna kalkulator di sini. Ambil kalkulator. Okey, sudut ini dikira dengan, kita clear dulu. Lepas tu tekan 180 tolak dengan 66.67. Okey, jadi kita tukar ini S kepada D, desimal. Okey, kita akan dapat sebagai 113. Okey. Jadi sudut ini bersama dengan 113.33 darjah. Okey, seterusnya untuk mencari yang sudut yang lain, kita ketahui bahawa ini adalah 66.67, ini ada 40, dan satu segitiga sebenarnya sudut di dalamnya bersama dengan 180. Oleh itu kita ketahui bahawa yang ini, yang B ini sebenarnya adalah sama dengan sudut B ya. Sudut B adalah bersama dengan 180 tolak, atau ni 40 tolak lagi 66.67 darjah. Okey, jadi jawapannya adalah bersama dengan 73.32. Okey, kita ambil kalkulator untuk tentu sahkan. Okey, clear sikit. 180 tolak 40 tolak 66.67. Sebenarnya dia plus minus sedikit lah. Okey, dia tidak lari jawapan dia. Ini sebenarnya jawapan dari buku. Okey, 73.33. So, lebih kurang macam ni. Okey, jadi kita menjawab soalan. Kita tahu untuk sudut C diberikan sebagai sudut C adalah sebagai 66 poin. Kita tulis ya balik 68.
Kemudian sudut B adalah bersama dengan 73.32. Oke, untuk sudut-sudut yang ini sudut B ya, sorry. Oke, untuk sudut yang di sini pula, Cikgu sudah tandakan juga. Jadi kurang-kurangnya sekarang kita telah mendapat semua nilai-nilai yang mungkin bagi sudut C dan sudut B. Oke, sekian untuk case berambiguity. Untuk latihan hari ini, Cikgu minta untuk kamu tentukan latih diri 9.3. Ini pada muka surat, oke, tengok di sini, muka surat buku teks ya, 249. Oke, latih diri 9.3 ini cuma kamu perlu tentukan sama ada bagi case-case 1A dan 1B, adakah wujud case berambiguity atau tidak? Jika ya, kenapa? Jika tidak, kenapa juga? Oke, jadi itu untuk case berambiguity untuk hari ini. Oke, seterusnya kita pergi kepada konsep yang kedua, yaitu petua kosinus. Cikgu tidak Bapak terangkan juga untuk hari ini, just sebagai yang awal saja lah, untuk nanti lesson yang akan datang baru Cikgu akan explain sebenar-benarnya lah tentang ini. Jadi kalau kita lihat petua kosinus ini, perhatikan segitiga ini. Oke, A, B, C. Jika dalam keadaan ini diberi sudut kandung dan juga diberi sisi dia, kita tidak boleh menggunakan petua sinus untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Oleh itu, kita perlu menggunakan satu lagi petua lain, yaitu petua kosinus. Begitu juga dengan keadaan yang ini, PQR ini, segitiga ini tidak diberikan sudut, mana-mana sudut, tetapi diberikan 3 sempadan. Nilai sempadan ya, dia punya sempadan. Jadi, untuk case-case yang begini atau yang begitu, kita tidak boleh gunakan petua sinus, melainkan petua kosinus. Oleh itu, untuk petua kosinus, bagi sebarang segitiga ABC, sama lah dengan PQR, tengok A kecil, di mana A kecil dia, katakan kita buat segitiga, cikgu tunjuk kita, kedudukan dia punya A, di mana B dan di mana C itu sangat penting. Oke, katakan segitiga ini. Oke, oke. Jadi bucu ini sudutnya kita katakanlah kita letakkan A, kemudian ini adalah B, ini adalah C. Sentiasa A besar, B besar, C kecil merujuk kepada sudut. Manakala untuk sepadan dia sentiasa merujuk C huruf kecil. C, A berhadapan dengan A, dan B berhadapan dengan B. Oke, daripada sini baru kita boleh pahamkan dan tentukan apakah artinya petua kosinus ini. Oke, untuk mencari E kuasa 2, dia hendak dan dia mestilah berhadapan dengan yang ini ya. Jadi kalau kita lihat pattern dia di sini, yang ini E kecil berhadapan dia adalah cos E. Oke. Begitu juga dengan cara dalam konfigurasi yang lain, yang ini 1 dan 2. Oke, seterusnya katakan kita mau cari E ini, E kuasa 2 bersama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2, tolak 2 kali, ulang balik saja, B darab C darab cos E. Oke, jadi ini dia punya cara untuk melihat ya. Di sini pun ada sebenarnya ditunjukkan lah, tapi sini saya tunjukkan lebih jelas sedikit. Oke, jadi itu saja untuk hari ini. Ini sebagai pengenalan saja, cikgu tidak akan pergi go
di Pondis. Nanti pada lesson yang akan datang, Cikgu akan tunjukkan bagaimana cara penggunaan petua kosinus dengan lebih lanjut. Sekian dan terima kasih.